Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat hari Sabtu kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 30 Januari 2021 bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita. Sugi, sedar tak sedar kan tinggal sehari sahaja lagi sebelum Januari melabuhkan tirai dan kita akan menginjak masuk ke bulan Februari untuk tahun ini. Dan apa yang pasti kita semua bersama-sama, pastinya orang kata banyak cabaran yang berlaku sepanjang tempoh pandemik ini. Dan tak kurang juga mungkin ada dalam kalangan kita yang tengah buat countdown. Bilalah nak masuk ke 4 Februari untuk PKP 2.0 ini berakhir. Tetapi walau bagaimana sekalipun, kita semua berharap apa sahaja keputusan yang akan diumumkan oleh pihak kerajaan, kita akan lakukannya sebaik mungkin. Ya, betul tu Yana. Dan kalau kita lihat setakat ni bilangan kes yang dilaporkan semalam sememangnya amat merisaukan. Tapi di sini kami bukan ingin nak menambah kepada kerisauan anda, tapi kami nak berkongsi maklumat dan kami ingin sentiasa mengingatkan anda supaya anda pun tidaklah leka dengan apa yang berlaku di sekitar anda. Baik, kalau semalam kita tarik nafas sedikit, bilangan kes yang dilaporkan adalah sebanyak 5,725 kes. Saya kira ini adalah yang tertinggi setakat ini dilaporkan. Betul. Amatlah tinggi. Jadi sama-samalah kita lakukan apa yang perlu kita lakukan, ikut SOP yang ditetapkan. Jangan keluar rumah sekiranya tidak perlu keluar ataupun tiada urusan yang penting. Yana, kalau semalam Yana, apabila saya berkongsi yang bilangan kes di negeri Selangor yang dicatatkan adalah paling tinggi, iaitu 1,000 lebih kes. 3,000. Hari ini bila saya nak berkongsi bilangan kes yang dicatatkan setakat semalam adalah sebanyak 3,126 kes di Selangor. Wow, dalam masa sehari saja bilangan kesnya sudah orang kata meningkat secara drastik. Jadi apa yang perlu kita lakukan, sentiasa jaga kita. Ya, betul. Dan pastinya ialah sesuatu yang menggusarkan, merisaukan semua pihak. Ramai yang terkesan termasuklah kita semua. Dan kami berharap agar pandemik ini kita bersama-sama dapat melandaikan lengkungannya supaya kita dapat menjalani semula kehidupan kita seperti biasa, dapat keluar bekerja, dapat pergi ke mana-mana sahaja dan yang paling penting untuk bersama-sama menjaga kesejahteraan kita bersama. Ya, betul tu Yana. Dan saya kira ini adalah satu orang kata fasa yang sememangnya mencabar bagi semua orang. Sebab semalam semasa saya berbual dengan seorang kawan saya, dia dah macam stres. Bilalah saya boleh keluar bekerja? Macam manalah pendapatan saya? Saya pun ada keluarga. Dia banyak sangat benda dia mengeluh mengenai. Tapi apa yang boleh kita lakukan adalah sesusah mana pun kita cari orang kata sudut positifnya lah. Yang penting kita sihat. Betul. Orang di sekeliling kita sihat. Keluarga kita sihat. Itu saya cakap kawan saya. Yang penting anak kecil awak di rumah itu sihat, selamat. Ibu dan ayah awak yang agak tua juga sihat dan selamat. Mungkin itu boleh membuatkannya rasa sedikit orang kata nampaklah sedikit harapan di situ. Betul. Walau bagaimanapun kami di Wanita hari ini sentiasa mendoakan kesejahteraan, kesihatan dan keselamatan kita bersama. Dan untuk itu di Wanita hari ini, WHI Extra pada hari ini, kami ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak cerita dengan anda semua. Tetapi sebelum kita ke topik kita pada hari ini, Sugi, kita nak bersama dengan Puan Hana Syahadan yang merupakan pengasas Mami Hana. Silakan.
Risaunya bila anak-anak dekat rumah, time-time cuti ni asyik-asyik tengok gadget. Pagi, petang, siang, malam. Setiap masa ada gadget sampai tahap ketagihan. Ibu ayah dekat luar sana ada masalah macam ni? So, Mami Hana nak selesaikan solusinya. My First Book. Kontak nombor yang tertera sekarang sebab kita ada sesuatu yang istimewa. Azam baru untuk tahun 2021 sebab saya nak bagi harga hari ini iaitu RM139, potong jadi RM69 sahaja. Tapi kalau 3 unit, RM417. Potong lagi jadi RM199 sahaja. Assalamualaikum, saya Hana Syahdan, pengasas Mami Hana. Jom, saya nak bawakan My First Book ni, satu buku yang berbunyi, mempunyai 3 suara, bahasa Melayu, bahasa Inggeris serta bahasa Arab. Yang paling seronok sebenarnya setiap muka surat ni adalah berbunyi. Kalau boleh dengar dekat sini, Assalamualaikum, nama saya Mami Hana. Dan yang paling best sebenarnya dalam ni adalah mendidik anak-anak untuk cintakan agama. Kerana dalam ni kita letakkan sekali cara untuk solat, cara untuk wuduk. Dan yang paling best sebenarnya dilengkapi dengan ABC, huruf hijaiyah, alif, bata, lengkap segalanya. 3 unit RM199, kontak nombor tertera sekarang. Sebabnya ini sangat istimewa. Kenapa? Kerana memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. Satu boleh hadiahkan pada anak, satu boleh hadiahkan pada sepupu, satu boleh hadiahkan pada kawan. Inilah masanya. Azam kita supaya ibu ayah tiada lagi anak-anak yang ketagihan gadget. Jadi tukar kepada My First Book, solusi istimewa. So macam dalam ni tadi, katakan kalau saya press pada muka surat solat. Solat. Saya tukar bahasa. Dan bacaan inilah yang membentuk anak-anak bermula daripada rumah. Sebab itulah ada satu sabda yang mengatakan sebaik-baik anak iaitu sebaik-baik ibu bapa iaitu mencorakkan anak-anak. Jadi inilah masanya kita nak memberikan satu investment yang terbaik, pelaburan untuk anak-anak. Satu buku mempunyai suara yang paling best sebenarnya, ia mampu untuk anak-anak yang mengawal masalah anak-anak yang ada speech delay, kelewatan percakapan, masalah interaksi, komunikasi. Buku inilah yang membantu mereka. Contohnya Arnab. Kalau dalam ni Arnab Bu. Jadi jangan risau, harga Singapura pula 49 Sing dollar. Jom jadi ejen bersama Mami Hana. Boleh dapatkan dengan semua ejen sah seluruh Malaysia. Kontak nombor ini segera sekarang juga. Dan harga yang paling istimewa, 3 unit RM199. Tak dapat dekat mana-mana, dapat dekat Wanita hari ini. So jom. Wow, cukup bersemangat penerangan yang diberikan oleh Puan Hana Syahdan yang merupakan pengasas Mami Hana. Baik, seperti yang kami dah kongsikan tadi, hari ini ada macam-macam yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Dan kalau semalam dalam segmen Nestle Lactogro Yana dah kongsikan tips nombor 12, hari ini apa pula tips yang nak dikongsikan oleh Sugita? Silakan. Yana, tips nombor 13. Baik, tahukah anda tahap kegembiraan di Malaysia menurun sejak tahun 2018? Nestle Lactogro, jenama yang memupuk Grow Happy, akan berkongsi tip meningkatkan tahap kegembiraan anda sekeluarga. Baik, jadi lihat bagaimana muzik memberi manfaat kepada si manja dengan tips inspirasi Grow Happy yang ke-13 iaitu mari bermain muzik. Dedahkan si manja dengan muzik agar dapat membantu perkembangan emosi, komunikasi, mental dan fizikal mereka. Papa dan mama boleh memilih lagu yang menarik untuk si manja ikut. Kegembiraan si manja boleh dibantu dengan Nestle Lactogro yang mengandungi bakteria baik probiotik L-reuteri agar mereka boleh belajar muzik dengan perut yang selesa. Yang penting anak-anak kita happy, papa dan mama pun happy. Baik, dan bercakap mengenai muzik, saya kira tidak perlulah kita melakukan sesuatu yang ekstra kebaganza. Kita boleh main tepuk tangan dan sebagainya dan kekal aktif bersama dengan anak-anak di rumah. Bukan setakat anak-anak yang perlu kekal aktif di rumah, tetapi kita yang dewasa ni perlu kekal aktif. Betul tak, Yana? Betul tu, Sugi. Dan mungkin ada dalam kalangan kita yang merasa resah. Boleh ke tidak nak bersenam di luar, nak pergi jogging, nak pergi berbasikal? Sebenarnya boleh. Mengikut berita yang telah pun dikeluarkan 2 minggu yang lalu, berarti pada hari pertama PKP 2.0 ini dijalankan, okey, aktiviti rekreasi iaitu jogging dan berbasikal hanya dibenarkan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Kedua-dua aktiviti riadah itu dibenarkan dengan syarat yang ketat. Aktiviti jogging dibenarkan terhad kepada 2 orang sahaja pada satu-satu masa, manakala aktiviti berbasikal pula tidak dibenarkan secara berkumpulan tetapi boleh dijalankan secara berseorangan dengan jarak kayuhan tidak melebihi 10 km dari
kawasan kediaman. Mungkinlah ada dalam kalangan kita yang tak tahu nak buat apa sepanjang tempoh PKP ni. Bila naik je ke dekat atas penimbang weighing scale tu, alamak, berat pun dah semakin meningkat. Okey, jangan risau. Hari ini kami akan berkongsi pelbagai aktiviti yang boleh anda lakukan di rumah untuk kekal aktif sepanjang tempoh PKP ini. Ada beberapa orang tetamu di atas talian yang kami akan berkongsi cerita bersama dengan mereka. Dan kepada anda juga, kalau ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Baik, sekejap lagi kita akan berkongsi tentang kekal aktif di rumah bersama dengan kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Meskipun pelbagai aktiviti luar terbatas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, namun ia bukanlah alasan untuk rakyat Malaysia dari berhenti mengamalkan gaya hidup sihat dan masih kekal aktif di rumah. Terdapat banyak video aktiviti dikongsikan di laman sosial yang dapat memberi idea kepada orang ramai untuk terus aktif biarpun tidak dapat ke mana-mana. Aktiviti sebegini bukan sahaja baik untuk kecergasan fizikal, malah juga untuk kecerdasan minda. Aktiviti fizikal seperti senaman, aktiviti, hobi dan permainan yang dilakukan di rumah dapat memanfaatkan masa terluang bersama seisi keluarga selain mengeluarkan peluh. Apa pula yang anda lakukan untuk sentiasa kekal aktif sepanjang PKP ini? Bagus kan stretching macam ni? Tak sempat workout pagi tadi. Ini yang kami lakukan di studio untuk kekal aktif. Ya, betul. Okey, baik. Kekal aktif di rumah, mungkin anda pun turut bersama boleh kekal aktif sambil menonton WHI dan tanpa melengahkan masa. Eloklah kalau kita perkenalkan tetamu pertama kita pada hari ini. Namanya sinonim dengan perkataan fit and fitness. Betul. Kita bersama dengan Kevin Zahri selaku Pengerusi Pertubuhan Pencegahan Obesiti dan Kanak-Kanak Malaysia. Selamat tengah hari, Kevin. Selamat tengah hari. Very good morning. Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik, sihat. Kevin. Kevin sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, ini mungkin kan kalau ada penonton kita yang tengok muka Kevin je mesti macam rasa seram sejuk sebab teringat semua aktiviti-aktiviti senaman yang dilakukan oleh Kevin. Tapi kan Kevin, mungkin Kevin boleh kongsikan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang rasa terbatas sedikit apabila nak bersenam, khususnya sebab sekarang ni kita berada dalam tempoh PKP, kena duduk dekat rumah sahaja. Jadi mungkin Kevin boleh mulakan dengan berkongsi apa sebenarnya antara aktiviti senaman yang boleh kita lakukan di rumah. Saya rasa PKP kali ini tidak seteruk mungkin PKP tahun lepas di mana memang pergerakan tu dihalang almost 100% daripada luar kawasan perumahan. So this PKP tidak seketat mungkin as last year. So this time kalau tengok di luar rumah ramai yang berjogging, ramai yang berbasikal seorang diri, tapi dibenarkan kelonggaran tersebut. Pada masa yang sama juga bagi mereka yang kurang berkebolehan untuk bersenaman outdoors, bagi diri saya sendiri, saya menjayakan live home workout bersama dengan rakan-rakan seperjuangan industri kecergasan Malaysia untuk menawarkan program COVID-19 live home workout sepanjang hari, setiap hari, yang honestly sangat-sangat penting untuk diri saya sendiri juga because senaman dekat rumah malas. Saya sendiri sangat malas. So tanpa buat live, kalau tak ada orang yang menonton kita sedang bersenam, bagi diri saya sendiri memang lupakan harapan untuk bersenam. So the live for me is very very useful untuk memaksa diri saya untuk bersenam pada masa yang sama. Okey, jadi boleh dikatakan Kevin adalah seorang yang lebih suka bersenam outdoor lah, ya? I am a person yang suka bersenam secara alam, indoor ke outdoor ke dalam laut ke atas bukit ke mana-mana. I memang like to bersenam. So walaupun dikawal sikit pergerakan, ia bukanlah alasan untuk tak buat apa-apa. Akhirnya anda terkurung dalam bilik sekalipun, dalam kuarantin dan lain-lain, anda masih lagi boleh bersenam dalam ruangan yang sangat-sangat
sempit dengan menggunakan alat rumah, boleh gunakan macam dalam gambar ini alatan gym ataupun hanya menggunakan beban badan pun boleh. So it's not alasan. And sekiranya bagi mereka yang kat rumah yang agak tertekan dengan kawalan pergerakan, the best way untuk menyalurkan tekanan kehidupan is ke arah yang positif. And senaman is a really great stress buster yang membolehkan anda untuk menyalurkan stres ke arah yang membina. Ni kalau tak ada bebanan ataupun weight dekat rumah ni boleh guna lesung batu. Angkat lesung batu. Ataupun guna anak. Anak boleh gundi beras pun boleh, suka hati masing-masing. Betul. Do whatever you can untuk aktifkan diri. Dan Kevin, saya kira kan bila kita berada dekat rumah ni dengan semua ahli keluarga kita, ada mak, ayah, anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya. Sebenarnya aktiviti senaman ni dia lebih seronok kalau kita lakukan bersama-sama. Macam dalam paparan tadi, Kevin dengan anak itu tadi. Itu menari bersama. Pada anak juga. Macam my daughter, kalau tengok everyday my daughter memang menyertai dia because dia memang minat. So dia enjoy senaman, dia like the challenge of kecergasan. Every Friday my daughter buat live home workout sendiri. So dia semalam Friday dia buat sesi fit with Mika. So beliau melakukan senaman. Yesterday was an animal high intensity workout. Untuk dia memimpin kanak-kanak lain untuk bersenam bersama. And we have everyday pukul 5 petang Spider-Man workout. One of my friends is a Spider-Man impersonator dekat Kota Kinabalu. So beliau buat a kids home workout every day pada jam 5 petang. But I have another son. My son dia kurang minat bersenam. So kadang-kadang ada ahli keluarga untuk bersenam bersama nampak macam meriah lah macam, but it can also become halangan or the disturbance because mereka tak minat. So once you paksa mereka bersenam, mereka tak minat, dia boleh mengacau keadaan. So my advice to parents, make it fun, make it easy. If they join you for 10 minutes, 10 minutes lah. If they join you for 1 hour, 1 hour lah. But don't make it macam paksaan di mana mereka rasa macam, ya Allah, tak naklah bersenam, lagi menekankan keadaan di rumah. So this one is just dancing, memang kelau habis. Dance and you just lepas geram sikit dengan orang-orang dekat rumah just to meriahkan majlis, dan memang berterabur lah. Tonight, in fact, we have a disco night theme, exclusive onto our Bukan Soal Kurus punya participant. 70s disco night Zoom party. 1,000 orang join, so memang tak buka kepada orang ramai. Camera must be on and we will dance the night away for 1 hour just to lepas geram sikit. Tak semestinya dengan niat senaman semata-mata, but just to make the best out of keadaan yang sangat mencabar sekarang. Sugi habislah. Lepas ni Kevin buka kelas menari pula. Tapi itu yang penting. Dancing is so bad that it's good. Tapi macam seperti yang Kevin katakan, yang penting kita kekal aktif di mana jua kita berada, dalam apa jua cara. Tak kisahlah kalau kita tak boleh nak buat pumping ke squat ke apa, kita menari. Macam Kevin katakan lah, kalau walaupun nak cara menari tu ke laut, kita cuba, kita happy, kita jadikannya satu aktiviti bersama dengan keluarga. Tapi mungkin Kevin, ada antara di luar sana yang seperti yang Yana katakan lah, duduk dengan ibu, ayah, mak mertua, bapa mertua dan sebagainya, tapi mereka segan. Macam mana boleh mereka mulakan nak kekal aktif bersama dengan keluarga dan ketepikan rasa segan itu? You know, part of why I dance is because I am not good at it. Memang berterabur kau-kau. And the reason why I do it is to menunjukkan kepada orang ramai that it's okay to not be perfect at segala-galanya. It's okay to mengaku, angkat tangan. This is something that I'm not good at, but I embrace kekurangan yang diri saya ada. Dan ramai orang termotivasi dengan keberanian mungkin untuk berjoget seperti itu. And I always bagi tahu orang ramai, even our peserta, life will go on. Orang gelak lah macam mana pun, you buat malu ke, life akan go on. And bukanlah you buat benda yang haram ke, benda yang bukan. benda yang positif untuk diri sendiri. So yang paling penting, kita ada niat, kita ada usaha, dan kita ada keinginan untuk mengatasi kekurangan masing-masing, because we all have kekurangan dan kelebihan, and there's no need to be bermalu-malu. Tolak
abaikan rasa malu itu, buang ke tepi. Yang penting kita sihat dan kekal aktif di rumah. Terima kasih, Kevin. Gembira, happy itu penting. Betul. Terima kasih, Kevin, di atas perkongsian tadi. Dan kepada anda, kalau nak mengikuti semua senaman yang dilakukan oleh Kevin secara di atas talian, boleh terus ke laman Facebook Kevin Zahri. Betul, Kevin? Betul. Okey. Baik. Terima kasih, Kevin. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye. Itu dia banyak tips yang dikongsikan oleh Kevin. Kalau lepas ni di Instagram saya anda melihat video saya menari, itu disebabkan saya dapat inspirasi daripada Kevin. Tapi saya pun terinspirasi daripada Sugi sebab saya selalu tengok Sugi bersenam di rumah. Jadi saya pun buka YouTube, saya tekan HIIT, High Intensity Interval Training, buat 7 minit je Sugi dah rasa berpeluh dia macam lari padang 10 round. Oh, patut nampak bicep awak macam dah besar sikit ya. Janganlah tegur kita macam tu. Okey. Mungkin anda di rumah juga ada apa-apa tips yang ingin anda kongsikan bersama dengan anda. Macam Kevin katakan tadilah, kalau nak buat sekeluarga, kita lakukannya dengan cara yang lebih positif, membuatkan anak-anak kita pun ingin bergiat bersama dengan kita. Mungkin adakan tema, okey macam Kevin katakan, hari ni tema Spider-Man. Pakailah baju Spider-Man ke. Menarik, nak buat tema Farm in the City, pakailah macam anak ke kucing ke, lebih orang kata lagi excited lah. Betul, sebab kadang-kadang dengan kanak-kanak ni dia kena ada cara untuk menarik minat mereka. Tak boleh secara paksaan. Orang dewasa pun sama. Betul lah tu. Baik, kami ada pelbagai lagi yang nak dikongsikan bersama dengan anda, juga bersama dengan tetamu kami. Tetapi sebelum itu, kami bertanya pendapat orang ramai tentang apa sebenarnya antara aktiviti yang mereka lakukan di rumah untuk kekal aktif. Saya membeli peralatan sukan, exercise seperti mat untuk membuat yoga, lepas tu tali skipping ataupun dumbbell. So even kita dalam waktu PKP ni, saya masih lagi boleh melakukan senaman dan kekal aktif biarpun kita duduk di dalam rumah. Saya dan anak-anak beriadah bersama dengan mengayuh basikal keliling taman supaya anak saya boleh kekal aktif dan boleh menghirup udara segar juga di luar selain mengeluarkan peluh dan tidak terlalu bosan berada di rumah sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Perlu juga melakukan aktiviti di luar supaya mama tidak penat untuk masak aja kan, untuk makan je. Jadi kena juga menghirup udara segar di luar. Saya akan mengemas rumah bersama suami dan anak-anak saya. Kebiasaannya kami akan mengemas ruang tamu, dapur, bilik tidur dan juga tempat permainan anak-anak. Tujuannya ialah supaya rumah kami sentiasa berada dalam keadaan bersih dan kemas. Wah, tepuk tangan saya untuk rakyat Malaysia. Memang semua sebenarnya ada pelbagai inisiatif untuk kekal aktif di rumah. Selain daripada susun furniture macam yang kakak tu cakap tadi, susun perabot di rumah tu kan. Saya nak tanyalah Sugi. Sugi dekat rumah ada binatang peliharaan tak? Ada, Yana. Saya ada anjing peliharaan. Saya ada 2 ekor dekat Nama rumah. mereka siapa? Satu Siksa, satu Snowy. Kenapa Siksa namanya? Siksa sebab jari dia ada 6. Oh, comelnya. Tapi saya kira aktiviti bersama binatang peliharaan ni juga adalah salah satu aktiviti yang boleh membuatkan kita kekal aktif di rumah. Betul tak, Sugi? Betul tu, Yana. Sebab bila mak saya nak bawa Siksa tu keluar jalan-jalan, aduh, dia punya payah dia. Siksa yang tarik mak saya. Tapi itu antara aktiviti lah mak saya lakukan untuk kekal aktif. Dan tetamu seterusnya juga kekal aktif di rumah bersama dengan anak dan juga haiwan-haiwan peliharaannya. Sudah pun terhubung di talian sekarang, kita bersama dengan Puan Mazura Elina Abdul Malik dan juga adik Misha Muhammad Zaini. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput kami. Sama-sama. Hai, Terima Misha. kasih kerana sudi bersama kami. Hai. Misha senyum lagi? Senyum lebar lagi? Okey, baik. Okey, sebelum saya tanya soalan kepada Puan Mazura kita, saya nak tanya kepada adik Misha dulu. Misha memang suka binatang ke? Suka? Okey, sekarang ni ada binatang apa je dekat rumah kalau Misha boleh kongsikan?
macam kucing, tupai tanah, ayam, Wow. burung dan biawak. Wish. Wow. Okey, Yang lain semua baik. domestik, tiba-tiba ada biawak. Ada biawak. Okey, baik Misha. Kita nak tanya Mami Misha dahulu soalannya. Sebelum nak tanya haiwan peliharaan kegemaran Misha ya. Baik Puan Maizura, kami nak tahu juga bagaimana Puan menjadikan aktiviti bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan di rumah ni saya kira satu aktiviti bersama dengan anak-anak. Bagaimana cetusnya minat anak-anak terhadap haiwan-haiwan di rumah ini? Ya betul. Dia sebenarnya daripada sebelum PKP lagi memang family saya minat pada haiwan. Jadi satu family. Tapi berlainan-berlainan jenis lah. Seperti macam suami saya suka ayam itik. Macam Misha ni dia suka benda-benda berbulu yang comel macam kucing, tupai tanah, hamster. Dan anak lelaki saya pula 14 tahun dia suka reptilia. Dia suka ular, ada. Ular, biawak, segala dragon. Dah macam mini petting zoo ya dekat rumah. Okey Misha, nama kucing kegemaran Misha ataupun haiwan kegemaran Misha, apa namanya? Nama dia ialah Dodo. Dodo. Alalala. Misha suka bermain dengan haiwan peliharaan Misha sahaja ke ataupun Misha juga membantu ibu Misha untuk membersihkan tempat haiwan peliharaan Misha ni? Cuba kongsikan sikit. Tolong ibu ada, lepas tu main dengan haiwan. Ada tak? Okey, baik Puan Maizura. Mungkin Puan boleh kongsikanlah kan. Mungkin bila kita cakap mengenai kekal aktif, mungkin kita sentiasa mencari sesuatu yang boleh membuatkan kita berpeluh saja, kan? Tapi mungkin Puan boleh kongsikan apa antara kelebihannya bila anda sekeluarga kekal aktif bersama dengan haiwan-haiwan peliharaan di rumah? Ya, pertama sekali kami pilih haiwan sebab memang semua minat. Kalau tak minat tu susah juga kan. Betul. Jadi semua minat pelihara haiwan ni. Dan kemudian haiwan ni benda hidup kan. Jadi kita perlu setiap hari perlukan penjagaan. Jadi dari situ kita ada masa kita boleh bermain. Itu juga terapi kepada kita. Ya, betul. Kan? Kita akan rasa happy tengok gelagat dia. Kemudian ada dari segi penjagaan. Macam kena bersihkan sangkar, ada yang kena mandikan, kena grooming, dan ada juga yang kita kena main lah dengan dia, kalau tidak nanti dia stres pula kan. Betul. Bak main tu jangan risau, mesti adik kita ni yang selalu main dengan binatang-binatang tu, betul tak? Okey Puan, akhir sekali mungkin Puan boleh kongsikan juga bagaimana Puan melihat dengan mempunyai aktiviti seperti ini di rumah sebenarnya dapat melahirkan rasa empati yang lebih tinggi dalam kalangan anak-anak kita terhadap haiwan dan juga secara keseluruhannya terhadap makhluk-makhluk lain. Ya, betul. Itu salah satu tujuan utama saya supaya anak-anak ni lebih ada rasa kasihan kepada makhluk lain kan. Selain daripada tu, dia juga masa musim PKP ni, kita boleh kurangkan sikit lah anak-anak ni asyik tengok gadget saja kan. Jadi terlalu banyak gadget pun tak bagus. Jadi adalah masa dibahagikan kepada haiwan juga. Kemudian kalau dia bermain-main dengan haiwan ni, dia akan rasa hilang lah stres dia tu. Dan terakhir sekali Misha, lepas ni nak beli binatang apa pula? Nak pelihara binatang apa pula? Tupai tanah yang baik lah. Tupai tanah tapi yang baik lah. Yang baik, saya pun Itu dengar. kena minta dengan mak, okey? Okey, baik. Terima kasih Puan Maizura dan juga Misha. Kirim salam kepada Dodo. Bye-bye. Bye-bye. Comel. Menarik sebenarnya bila ada haiwan peliharaan ni kan. Kalau macam saya dulu, kali terakhir saya memelihara haiwan peliharaan ni waktu saya kecil. Ada apa kucing? Kucing. Tapi sekarang ni sebab kakak saya dia memang fobia dengan kucing. Jadi saya pun sebab tinggal sekali dengan dia, terpaksalah menyimpan hasrat untuk membela kucing sekali lagi. Kakak awak macam rakan kita Fatin. Fatin ni dia boleh melihat dia jauh sahaja. Dia takut, dia macam geli nak sentuh dan betul. bermain dengan kucing. Tapi kalau saya pergi ke rumah Puan Maizura
Zura, saya geli juga sebab saya geli pada biawak. Oh, ya ke? Ya. Saya semua haiwan saya okey. Okey, baik producer, dengarkan dengar ya apa yang Yana katakan. Tak ada gurau aja. Okey, Baik. senaman kami dah kongsikan bersama dengan anda. Lakukan aktiviti bersama dengan haiwan peliharaan juga sudah kami kongsikan. Ini selepas ini pula Sugi adalah antara aktiviti yang saya selalu lakukan bersama dengan ibu saya di rumah. Kalau dekat rumah, ibu saya dia suka ajak saya main board games. Okey. Umi ni memang suka daripada saya kecil lagi tau. Dan antara board games yang selalu kami main adalah Scrabble. Oh, Scrabble. Ataupun dalam bahasa Melayu dia sahibat. Ya, betul. Baguslah kalau main Scrabble. Kalau saya tak nak fikir banyak sangat. Saya main Snake and Ladder je. Awak baguslah. Ibu awak melatih awak menjadi orang lebih intelektual dengan bermain Scrabble. Saya ni malas sedikit untuk berfikir. Jadi, tapi saya rasa kegembiraan bermain Snake and Ladder ataupun chess, dam sebagainya pun best juga kan. Dan itu yang antara aktiviti yang dilakukan oleh tetamu kita seterusnya, iaitu Puan Nur Hayati Mat Nordin yang sudah pun terhubung sekarang ni. Hello, selamat tengah hari. Assalamualaikum Puan Nur Hayati. Waalaikumsalam. Sihat? Hai, Dina. Hai. Yana. Ya, sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Wah, dekat belakang tu ramainya. Ada siapa je tu? Oh, kat belakang tu anak-anak saya. Main permainan damaji. Okey, baik Puan. Sebelum kita meneruskan, mungkin boleh saya minta bantuan Puan untuk mungkin mengurangkan volume televisyen ataupun terus tutup televisyen. Saya dia ganggu ya. Aha. Minta maaf ya Puan. Baik, okey. Ah, Clear ke? lebih Okey, jelas baik. sedikit Ya. sekarang. Okey, Puan. Puan selalu ajak anak-anak Puan, keluarga Puan untuk bermain aktiviti board games, betul? Betul. Board game dan permainan tradisional. Apa antara board games dan permainan tradisional yang selalu Puan main bersama anak-anak? Okey. Macam yang anak-anak saya tengah lakukan sekarang ni, dia tengah main damaji. Selain pada damaji, ya, ni permainan ni, namanya permainan lompat getah. Oh, ya Allah. Ni waktu kecil-kecil saya suka main ni, Puan. Itulah permainan ni. Bukan susah nak cari pun. Dekat mana-mana kedai runcit pun ada. Betul tak? Betul. Selain ada juga saya ajarkan diorang main, ini namanya permainan batu seremban. Batu seremban. Okey. Kalau dulu kita kutip batu kat tepi jalan, betul tak? Betul. Sekarang ni senang je nak buat dia. Kita cuma perlukan kacang hijau dan dibuat uncang. Saya bagi idea lah untuk ibu bapa kat luar sana kan. Permainan-permainan ni tak memerlukan kos yang tinggi pun. Teringat saya di zaman sekolah dulu, semua orang berebut bila nak main batu seremban, congkak sebab ada 2-3 set je. Jadi semua orang dah habis peperiksaan suka sangat bermain dengan permainan tradisional ni. Tapi mungkin Puan boleh kongsikan jugalah. Saya kira tak ramai sekarang ni di rumah bermain permainan tradisional kan? Tapi bagaimana ibu bapa boleh orang kata mendapatkan perhatian anak-anak mereka supaya anak-anak pun nak cubalah, nak mainlah juga permainan tradisional ni. Sebenarnya tak boring sebab semua orang sekarang ni main game di komputer, guna gadget dan sebagainya kan. Apa antara inisiatif yang boleh dilakukan Puan? Betul tu Sugita. Dulu kan masa zaman kita kecil-kecil dulu, jarang sekali kita nampak budak-budak yang obes, betul tak? Nak dapat yang obes susah. Tak macam sekarang. Sekarang budak-budak banyak yang obes sebab kurangnya aktiviti fizikal. Jadi kenalah ada gerakan daripada ibu bapa tu sendiri untuk bagi anak-anak bermain permainan tradisional. Antara lainnya ini. Ini adalah permainan terompah gajah. Wow, macam mana cara main ni Puan? Tengok. Cuma perlukan tempurung kelapa dan diikatkan dengan tali. Okey. Simple, boleh dapat dekat mana-mana kedai runcit tu, minta free je dibagi. Kan? Betul tak? Baik. Saya baru dapat gambaran bagaimana bermainnya. Kita letak dekat celah ibu jari kita ke, yang kaki tu, lepas tu kita jalan macam tu. Betul sangat. Tak boleh pakai kasut. Dia kena berkaki ayam. Betul. Lepas ni kita boleh main dengan anak buah. Boleh. Okey Puan, setiap hari adakah Puan melakukan aktiviti permainan tradisional ataupun board games ini yang berbeza ataupun ianya Puan lakukan mengikut kehendak anak-anak Puan ataupun macam mana?
kalau nak ikut kehendak anak-anak memang dia nak main video game je. Dia tak nak main permainan tradisional ni, betul tak? Jadi saya lah yang kena bagi galakan untuk mereka main. Tambah pula musim PKP ni di mana kita sentiasa berkurung. Tapi janganlah kurung anak-anak, janganlah kurung gerakan fizikal anak-anak. Jadi saya setiap hari tu saya ada permainan-permainan yang berbeza lah untuk mereka cuba. Macam ni ya, ada juga ini sepak takraw. Betul tak? Betul. Senang nak dapat. Kat kedai ada jual ni. Dekat online pun ada, betul tak? Betul. Dan senang nak dapat. Betul. Dia lagi satu? Apa tu? Congkak. Kegemaran saya. Lepas ni boleh lawan dengan Sugi lah. Sugi power ni main congkak. Congkak ni murah je pun. Satu tak sampai pun RM20 boleh dapat. Betul tak? Betul. Okey, dan Puan, kalau macam tadi Yana kongsikan yang ibu Yana suka bermain Saidina pula. Saidina pun suka juga. Saidina pun suka. Sahibah bersama dengan Yana. Kalau saya suka yang stress free. Saya nak enjoy main, lepas tu saya happy tu je. Jadi bagi Puan, mungkin Puan boleh berikan nasihat lah kepada ibu bapa yang kadang-kadang ibu bapa nak main apa yang mereka ingin main, bukan apa yang anak nak main, kan? Jadi sedikit nasihat kepada ibu bapa yang mungkin ada sedikit cabaran lah sekarang ni di rumah, dah tak tahu nak main apa, tetapi anak-anak ada pula yang nak main benda lain, kan? Macam mana mereka boleh berkompromisi dan bermain bersama-sama? Betul lah tu. Fitrah, anak-anak dia tak boleh nak berpisah daripada bermain, betul tak? Dan memang budak, dia kena main. Sekarang apa jenis permainan yang kita nak bagi dia main? Kalau nak bagi kalau nak sekat dia orang daripada main online game pun tak boleh. Dan memang duduk rumah nak buat apa lagi? Cuma kita kena bagi galakan lah. Jadi effort ibu bapa tu sangat penting untuk memastikan anak sentiasa sihat fizikal, sihat mental, kan? Betul. Jadi itulah effort ibu bapa tu kena ada. Effort ibu bapa dia start dengan beli peralatan permainan lah. Yang mana tak mahal mana pun, kan? Macam ni. Berapalah sangat. Kita panggil getah bodoh je, betul tak? Getah bodoh ni just mana-mana boleh dapat je, join saja. Mainlah permainan tradisional yang ada. Saya kan dulu Puan, waktu kecil-kecil dulu kalau main getah tu selalu main 0 point. Oh, 0 point. 0 point. 0 point tu dia ada peringkat-peringkat dia tau. Makin lama makin susah. Level pro dah ni. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian, dan saya kira apa yang dilakukan oleh Puan Nurhayati ni sebenarnya memang sangat-sangat bermanfaat dan memberikan ilham kepada ibu bapa di luar sana. Terima kasih Puan. Terima kasih banyak Yana, Sugita. Terima kasih Puan Nurhayati. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Bye. Saya suka bagaimana Puan Nurhayati memberikan kebebasan kepada anak-anak beliau di belakangnya, memberi saya semangat yang lain pula, lihat mereka berdansa, melompat, membuat pelbagai orang kata gesture dekat belakang tu. Betul. Dan sayang sekali sekarang ni juga mungkin ramai dalam kalangan kita yang walaupun semua berada di rumah, mak, ayah, anak-anak, tetapi masing-masing buat kerja masing-masing. Contohnya semua dengan gadget ataupun handphone sendiri, dan ini sangat-sangat orang kata merisaukan pun ia juga, terutamanya buat anak-anak yang masih lagi kecil kalau terdedah terlalu lama kepada gadget. Betul tu Yana. Baik, kami harapkan apa yang kami kongsikan bersama dengan anda hari ini dapatlah memberikan anda sedikit idea, inspirasi untuk melakukan beberapa aktiviti di rumah untuk kekal aktif bersama dengan anak-anak anda dan keluarga anda. Mungkin anda di rumah ada aktiviti lain yang cukup orang kata menarik yang tak sempat kami tidak dikongsikan hari ini, bolehlah kongsikan dengan di laman Facebook ataupun Instagram WHI. Nanti kami pun nak tengoklah. Mana tahu kami boleh mencubanya. Sugi, nanti saya ajar Sugi main 0 point tu macam mana. Okey, boleh. Okey, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan dalam segmen tajaan sekarang ini, sudah pun terhubung di talian, kita bersama dengan Nur Atira Samsudin yang merupakan pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Atira. Waalaikumsalam Yana, apa khabar? Sihat, Atira sihat?
Sehat, Alhamdulillah. Okey Atira, apa yang nak dikongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini? Silakan. Okey, terima kasih Yana. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu atau ucapkan. Yana, sebenarnya kan Atira hari ini cukup teruja nak bersiaran. Lebih lagi dengan produk yang anda bawakan hari ini, Ata kira cukup memenuhi keperluan wanita di luar sana. Sebab Ata percaya dengan apa yang melanda kita sekarang, pasti susah wanita berpantang ataupun wanita bersalin ni nak dapatkan orang yang jaga mereka. Jadi, bersalin tradisi ni Ata nak sharekan kepada anda. Ini adalah produk yang cukup terbaik untuk anda amalkan sewaktu proses berpantang, Yana. Kerana ini adalah produk yang sangat mesra pengguna, sangat murah, harga mampu milik dan cukup melengkapi untuk kita amalkan sepanjang proses berpantang, Yana. Kita tahu 9 bulan bukan tempoh yang singkat. Jadi waktu berpantang ni lah kita nak baik pula dalaman wanita setelah lalui proses mengandung. Kemudian kita bersalin dan kini berpantang. Sebab tu ada cakap tadi Yana, tak nak kongsikan kepada wanita di luar sana lagi-lagi yang mana tengah tunggu hari nak bersalin ni, nak dapatkan produk untuk anda amalkan dengan harga mampu milik, harga murah orang cakap dan melengkapi keperluan anda. Anda boleh cuba set bersalin tradisi ni yang harga sangat murah, serba lengkap dan boleh pantang sendiri kat rumah. Dan dalam ni Yana ada air selusuh. Ini anda boleh gunakan untuk bantu lancarkan proses kelahiran. Ada juga minyak selesa untuk penggunaan ibu dan bayi sebagai ubat, sebagai urutan luar serta untuk masalah ketidakselesaan perut. Dan dalam ni Yana, apa yang special yang Ata nak share kepada anda, dalam ni mengandungi jus tradisi wanita, jus jamu moden daripada manjakani Kacik Fatimah Akas Rapat. Dan yang paling penting, tidak pahit, tidak ada bau. Jadi wanita berpantang yang takut dengan pahit-pahit, anda jangan risau. Dalam jus tradisi wanita ni segalanya tidak ada masalah bau-bau ataupun yang menyebabkan anda tak lalu nak telan dengan risau. Cukup memenuhi orang kata apa bahan-bahan yang terbaik untuk dalaman wanita. Jadi mana wanita berpantang boleh amalkan jus tradisi wanita ni. Dan kalau bercakap pasal dalaman, saya kira yang melibatkan wanita berpantang pastinya di bahagian intim. Dan ini adalah proses yang mana kita perlu jaga betul-betul sebab waktu berpantang adalah kita tahu yang mana ini adalah proses pembersihan berlaku. Jadi dalam produk rendaman herba manjakani ini anda boleh jadikan cebukan dalam mungkin harian anda kerana dalam ni mengandungi khasiat daripada manjakani, ada kunyit yang mana penggunaan dia anda boleh jadikan sebagai rendaman. Boleh rebus, kemudian kita boleh jadikan rendaman untuk cuci bahagian intim wanita untuk hilangkan bau-bauan, untuk hilangkan kotoran dan juga boleh jadikan sebagai tangas. Dan sebenarnya juga yang nak share dalam produk ini juga turut mengandungi sabun nyaman yang mengandungi herba param. Sebab Atira percaya wanita yang mengandung 9 bulan ni pastinya perubahan kulit sangat ketara. Ada masalah stretch mark, ada masalah kehitaman di leher, di celah pelipat yang Atira kira terjadi akibat perubahan hormon. Dan hal ini juga menyebabkan kadang-kadang wanita ni runsing tau dengan diri sendiri yang dah tak macam dulu. Jadi dalam sabun nyaman ni, dia ekstra hangat, mengandungi herba param yang baik untuk singkirkan sel kulit mati, untuk bantu cerahkan kulit dan juga bantu kita supaya tidak ada lagi masalah kehitaman-kehitaman yang terjadi akibat kita mengandung tadi tu. Dan dalam ni juga serba lengkap sebab kita sediakan tungku, di mana tungku kita sangat mudah digunakan, ready made, boleh kukus saja, boleh digunakan buat ibu dan juga buat bayi. Dan kalau nak tahu sebenarnya, dalam set bersalin tradisi ni Yana, nak share kepada bakal-bakal ibu yang tengah tengok wanita hari ini, produk ini anda boleh diamalkan dan digunakan sepanjang proses bersalin. Cuma dalam produk ini juga kita sediakan ramuan daripada serbuk nyaman yang mana kita sediakan sebagai pilis untuk letakkan di dahi dan macam-macam ramuan lagi yang Ata kira cukup memenuhi keperluan wanita berpantang. Sebab dalam ni penuh dengan herba-herba yang terbaik untuk dalaman wanita dan harga pun cukup murah, RM169.90 saja. Anda boleh berpantang sendiri rumah dan tak payah lagi dah orang cakap nak susah payah, nak cari orang datang sejaga kita, tak payah. Buat sendiri je dekat rumah dan paling penting harga sangat murah. Okey, Atira memang sangat-sangat komplit, lengkap betul set bersalin tradisi ni. Okey, seterusnya apa yang lagi yang Atira nak kongsikan? Silakan. Okey, untuk produk seterusnya Atira nak share kepada anda adalah bengkung tradisi. Kita tahu wanita yang melalui proses mengandung ni bila dia dah bersalin, waktu berpantang ni adalah waktu yang mana dia nak dapatkan balik tinggal idaman. Sebab kalau orang dulu kita tahu dia orang memang amalkan pakai bengkung dan sebagainya. Jadi apa salahnya walaupun kita ni zaman moden, kita masih lagi ikut budaya dulu yang mana pakai bengkung untuk dapatkan kembali bentuk badan asal kita yang mana yang kita tahu bila kita mengandung ni otot perut dah mengendur, pinggang kita pun dah tak macam dulu, daripada S dah jadi M dan sebagainya. Jadi anda boleh pakai bengkung tradisi ni. Yang paling penting kami menggunakan kain baju yang sangat tebal. Dia sangat selesa, serak peluh anda boleh pakai
Dan yang paling penting saya nak share kepada anda, ikatan zigzag daripada bengkung ni bantu untuk menjadikan pinggang kita lebih grip supaya dapat baik pulih balik pinggang kita dan dapatkan kita perut yang lagi cantik, orang cakap Yana. Dan sebenarnya ingin saya share kepada anda, bengkung tradisi ni adalah formulasi terbaru berharga RM39.90, kain lebih panjang. Jadi anda boleh pakai bengkung tradisi ni dengan dah pakai set bersalin, pakai bengkung tradisi pula. Kemudian Yana minum pula kopi perawan, produk ketiga kita Yana. Yang mana kopi perawan ni, atau percaya kadang-kadang wanita yang berpantang ni lagi-lagi bakal ataupun first time jadi ibu, pasti mengalami masalah kadang-kadang malam tak nak berjaga anak dan sebagainya, terjaga dan sebagainya. Jadi kopi perawan ni minuman kopi yang cukup sedap atau jamin cukup sedap. Tak perlu dah nak bancur dengan gula ke apa, tak perlu, just bancur biasa je sebab dia dah ready made yang memang sedap untuk diminum. Dan dalam ni juga sebenarnya selain baik untuk beri tenaga, bantu bekalkan stamina supaya badan kita lebih bertenaga walaupun berpantang, kita dalam keadaan cegas. Dalam ni juga mengandungi ekstrak daripada pinang yang baik untuk rahim. Jadi sebab tu sekali kan, yang mana dalam proses anda dalam proses nak berpantang, anda boleh pakai set bersalin tradisi yang berharga RM190 ni, pakai bersama bengkung dan juga kopi perawan, serta yang tepi sekali hujung ni jus tradisi wanita. Sebenarnya ingin Atas share, dalam produk set bersalin tradisi turut mengandungi jus tradisi wanita. Cuma yang ini adalah jika kehabisan, atau ingin kongsikan kepada anda boleh dapat secara berasingnya berharga RM35.90 saja. Okey, Yana, sebenarnya saya nak share kepada anda, masa sangat singkat. Buat anda yang nak dapatkan produk dari Jamu Jelita, kita ada Chinese New Year Sale di www.jombai.my. Jadi yang mana dapatkan produk dengan harga murah, boleh layari www.jombai.my sekarang. Kita dapatkan set bersalin tradisi berharga RM190, bengkung tradisi berharga RM39.90, kopi perawan RM39.90 dan jus tradisi wanita RM35.90. Sebarang pertanyaan dan konsultasi boleh terus WhatsApp Atira di 0113355753 sekarang. Baik. Terima kasih banyak-banyak Atira di atas penerangan sebentar tadi. Sampai kita berjumpa lagi ya Atira. Okey, terima kasih Yana. Terima kasih Atira. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Maafkan saya. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama dengan kami, dan bagi anda yang merisaukan sama ada Uyaina okey ataupun tidak, Uyaina okey. Uyaina okey? Saya okey. Maafkan saya ya, tadi saya terpeleot sebab ada platform. Tapi tak apa, jangan risau, okey je. Yang penting kakinya okey. Okey kan? Kaki okey, kasut okey. Kasut okey. Baik. Ya, anda juga berhati-hatilah, janganlah terpeleot walaupun berada dekat rumah tu ya. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Diharapkan apa sahaja perkongsian kita pada hari ini, semoga ianya bermanfaat dan dapat memberikan ilham khususnya buat ibu bapa di luar sana. Betul tu. Dan bagi anda yang akan merindui Uyaina dan saya, kami akan berjumpa dengan anda minggu hadapan. Sehingga itu, jangan lupa tonton WHI pada hari Isnin ini dengan topiknya kasih seorang sahabat. Macam saya lah tadi, saya risau bila awak terpeleot. Macam mana tadi? Terpeleot tadi. Dan juga kasih penonton-penonton Wanita Hari Ini. Jadi kasih seorang sahabat, topik pada hari Isnin yang akan datang ini. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Stay safe everyone. Bye-bye. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia